kita ada masa untuk apil 1 bulan, bukan 2 minggu. Sila. Ya, kita yang kita cek ni undang-undang tu lah. Ya. Si Pubarat, I'm also lawyer. Ya, kita baca undang-undang tu, dia kata kena bagi, ya, cash payment, ditulis situ dalam akta tu, ya. Tak apalah. Jadi apa pun, image negara kita harus dipulihkan dengan satu kepimpinan yang lebih baik. Tapi kalau kita berdolak dalik begini, saya khawatir ia akan terus menjejaskan image kita. Kemudian banyak diperkatakan mengenai hasil negara yang berkurangan. Kita pun tak tahu macam mana kita nak menambah hasil ni kerana tidak didetailkan. Tapi saya nampak satu perkara yang walaupun kecil, tapi satu usaha untuk menambah pendapatan negara walaupun tidak disebut, iaitu pengenaan RM50 cukai pada kad kredit, 11 juta, lebih kurang 500 juta. Tak banyak, ya. Walaupun ini bukan disebut sebagai hasil untuk menambah hasil negara, tapi akhirnya 500 juta ni hasil. Hujahnya ialah untuk mengelakkan ramai daripada pemegang-pemegang kad kredit ini bankrupt kerana tak boleh bayar. Dan sudah betul, saya rasa bagi setengah pengguna kad kredit, this $50 dengan izin is the last straw that breaks the camel back. Mungkin dengan RM50 kena ni terus bankrupt, ya. Kalau nak kata untuk mengelakkan bankrupt mengenakan RM50, adakah kita ingat orang akan berhenti memakai kad kredit, membuang kad kredit potong 2 hanya kerana RM50? Tak jadi. Kad kredit ni, Tan Sri, dah menjadi satu keperluan yang hampir digunakan oleh semua orang. Pelajar dah guna kad debit, ya, untuk membuat pengeluaran wang, ya. Pengguna-pengguna pun menggunakannya di pasar-pasar raya. Jadi bukan suatu lagi perkara luxury atau kehebatan ada kad kredit ni, satu kepentingan. Jadi saya mencadangkan supaya pengenaan RM50 cukai ni dibatalkan, ya. Kalau nak kenakan juga, saya rasa biarlah orang yang kalau kena pun dia tak terjejas, ya. Contohnya pemegang kad platinum apakah, ya, yang pendapatannya sampai setengah juta baru layak, ya. Yang ini kena, bukan kena RM50, kena 5,000 pun saya rasa tidak jadi masalah pada mereka. Tapi pada RM50 pemegang kad debit dan kad kredit yang biasa, yang standard ini, saya rasa tidak wajar. Dan 2 minit lagi, Tan Sri, ya. Nanti saya tegur dia, Mas. Sila. Ya. Saja je tu. Ada lebih masa tu. Sila. Mengenai poin yang seterusnya mengenai approve permit ataupun AP, ya, di bawah MITI ini akan katanya diberhentikan 6 tahun dari sekarang, 2015. Saya rasa tujuan AP ini sepatutnya bukan hanya membolehkan peniaga-peniaga kenderaan mengimport kereta, menjualkannya dan beroleh keuntungan pada mereka, ya. Tetapi AP ini harus dikongsi oleh pengguna, rakyat, ya, yang nak membeli kereta ini, supaya dapatlah kereta yang sepatutnya mahal itu kurang kerana cukainya dikurangkan. Mungkin kalau AP itu sendiri 30 ataupun 40% boleh jimat cukai, 15% dikongsi kepada pengguna, 15 lagi kepada pemegang AP, ya. Sepatutnya begitu. Tetapi bagi orang yang berniaga ini, pada mereka keseluruhan 30-40% boleh kepada peniaga. Dalam pada itu disalahgunakan lagi. Ada yang mencetak ataupun menggunakan AP palsu lagi, ya, untuk menambah pendapatan mereka dengan cara yang salah. Jadi ini pada saya satu penyelengan, dan saya setuju supaya disegerakan kajian ataupun pemberhentian pemberian AP ini, supaya supaya level playing field lah kepada seluruh pengusaha-pengusaha dan peniaga-peniaga dalam sektor industri kenderaan ini. Kalau tidak, kita bayangkan kalau yang diberikan AP untuk mengimport kereta-kereta Porsche, kereta-kereta Ferrari, Lamborghini, ya, kalau 30-40% cukai diselamatkan, ianya berarti 300 ke 400 ribu diperolehi oleh pemegang AP ini. Cukup banyak, ya. Jadi diambil 10 ribu untuk dikatakan tabung membantu industri
Bumiputera dalam sektor kenderaan ini. 10,000 daripada 400,000 pemegang AP Ferrari, AP Lamborghini ini. Apa maknanya? Ya. Jadi bukan dapat membantu. Kalau nakkan hasil balik kepada kerajaan, saya rasa ya, persoalan AP ini mesti ditangani dengan segera dan tidak menunggu tahun 2015 yang pada saya tempoh ini akan digunakan oleh pemegang AP ini sesungguh-sungguh ya. Make hay while the sun shine, kata orang ya. Jadi ini tidak akan membantu pembangunan industri, tidak akan membebaskan para entrepreneur Bumiputera ini pada suatu usaha yang tidak bergantung kepada bantuan sebegini pada masa akan datang. Yang terakhirnya, seminit. Yang terakhirnya, semalam semasa kita bersoal balas mengenai PTPTN, Timbalan Menteri menyebut bahawa kalau dibiarkan hutang ini tidak dikutip, kita akan kehilangan 42 bilion pada tahun 2020 ni. Saya harap beliau tidak serius menyebut ini hanya sebagai proyeksi on paper saja dan tidak menunggu sampai kemungkinan 42 bilion hilang ini berlaku, kerana 42 bilion kalau betul-betul timbul masalah kerugian ini, saya rasa lebih besar daripada PKFZ yang kita debatkan 12 bilion, ini 42 bilion. Jadi usaha harus diambil oleh kerajaan ya, supaya memastikan bahawa wang ini tidak kehilangan dan diperoleh semula. Dan saya juga mencadangkan, seperti ramai kawan-kawan kita mencadangkan, kalau bolehlah ya, PTPTN ini bersikap lebih belas ihsan dalam mengenakan faedah yang menyusahkan, dan juga kalau boleh dikembalikan kepada struktur lama semasa kita mula membangunkan negara ini, pemberian beasiswa menggantikan pinjaman, dan memudahkan pula conversion daripada pinjaman pada beasiswa, tidak hanya menunggu first class, berapa ramai yang dapat first class. Saya rasa panjangkan sedikit kepada second class, paling tidak pun second class apa ataupun yang setaraf dengannya. Tan Sri Pengerusi, terima kasih. Yang dibetul.